Tetapi hari ini saya nak ke depan sikit pada muka surat 477. 477 berhubung dengan kelebihan sabar semasa ditimpa bencana. Bila saya baca isi kandungan, saya sudah dekat 10 tempat saya baca kitab ni. Tapi macam baru bila saya baca malam tadi. Bila saya study balik malam tadi, aku pun rasa lupa dah. Walaupun dekat 10 tempat saya mengajar kitab ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman la yazul. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa faqihna fid din. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik wal jihad fi sabilik bi amwalina wa anfusina ya Rab. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. وادخلنا الجنة مع المقربين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang dikasihi hadirat sekalian, apa khabar semua? Inilah kekasih-kekasih Allah. Inilah insan-insan yang diperluaskan jalannya ke syurga, yang didoakan oleh para malaikat, oleh segala makhluk di langit, di bumi, di lautan, dalam tanah dan semua sekali, dan didoakan oleh tanah yang kita pijak, pakaian yang kita pakai, dan segala yang terlibat dengan kita semua akan menjadi saksi kehadiran kita ke taman syurga Allah. Doakanlah selalu, mudah-mudahan Allah perkuatkan lagi semangat kita untuk menjadi ahli taman syurga. Kita ke taman syurga di section 9. USJ 9. Saya section 9. Ni USJ 9. InsyaAllah kita akan ke Firdaus. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi sebelum kita nak kongsi, sebenarnya kita ni dah sampai ke akhir tau. Ke akhir tajuk dia berapa? 40 bukan. Kita sudah sampai ke bukan. Saya ada catatan. Mana? Kita sampai 5 lebih ni. Sampai semalam saya ...2020 last. Tak apalah. Ada, saya jumpa semalam. Tak apalah. Jadi hari ni saya cadang nak ambil awal sikit. Sebab tajuk ni bagi saya sangat penting untuk kita ingat memperingati, untuk kita mendamba
keistimewaan tajuk ini. Yang rekod 492. 492 ya? Itulah. 492. Betul. Tepat. 492. Berapa hari bulan? Last kali 8 hari bulan 10. 2020. 8 hari bulan 10 itu kita baca kitab ni pada tahun 2020. Lah ni 2023. 3 tahun lah. 3 tahun dah kita baca kitab. Kita laluan ke syurga tu. Tak baca kitab ni lah. Tetapi hari ni saya nak ke depan sikit pada muka surat 477. 477 berhubung dengan kelebihan sabar semasa ditimpa bencana. Bila saya baca isi kandungan, saya sudah dekat 10 tempat saya baca kitab ni. Tapi macam baru bila saya baca malam tadi. Bila saya study balik malam tadi, aku pun rasa lupa dah. Walaupun dekat 10 tempat saya mengajar kitab ni. Dan di Damansara Utama dah tamat sepenuhnya. Tamat sepenuhnya tu pada tahun berapa ya? Damansara Utama masjid apa yang dekat roundabout kecil tu? Tak ada tulis tak payahlah, tak penting. Jadi maknanya saya baca yang ni kita kena ingat memperingati untuk kita mendapat keistimewaan yang ada pada tajuk ini. Tajuk sabar ya. Sebelum tu saya terbaca dalam handphone suatu luahan hati oleh seorang yang mengemas rumah orang yang meninggal. Agaknya tuan rumah tu duduk seorang ke? Sebab sekarang ni banyak duduk seorang. Partner dah pergi dahulu. Termasuk saya pun seorang. Tapi nasib baik ada anak cucu duduk bersama. Anak cucu bersama saya ada 7. Anak cucu dan cicit sebelah ada 6, 8, 10. Termasuk dah anak cucu, cicit, menantu. Jadi 10 campur 7, 17 campur saya, 18 di sekeliling saya. Jadi saya tak sunyi lah. Semua ini bukan saya rancang. Ini takdir yang ditulis oleh Allah, begitu jadinya. Jadi bila saya baca tulisan dia, dia meluahkan apa yang dia dapati setelah dia mengemas rumah orang yang baru meninggal. Dia kata dia terkesan dengan apa yang berlaku. Jadi dia kongsi dengan orang yang baca tu, luahan dia ni lah. Jadi saya pun nak kongsi dengan hadirat sekalian. Apa dia luahan dia? Bila saya buka almari baju, saya jumpa baju yang sangat banyak cantik-cantik yang tak dipakai. Yang mahal-mahal. Penuh almari. Satu. Saya pergi ke dapur. Penuh dengan pinggan, mangkuk, periuk belanga yang tak dipakai. Dah nampak tahulah kan tak pakai ni. Bila saya pergi ke store, tak boleh lalu store tu. Kena langkah. Penuh dengan entah apa-apa. Kenapa itu semua berlaku? Kerana cek kut. Apa dia cek kut? Kedekut. Jadi sebab itu, marilah kita balik lepas ni, cek rumah kita. Kita tak tahu entah besok, entah lusa kita dijemput. Jadi sebelum orang cek rumah kita dan mengeluarkan luahan yang kedua, kita sendirilah dulu cek. Sebab bila saya berjumpa dalam yang kita nak baca ni, siapa yang bangun di akhirat besok, dia menghadiahkan orang pakaian, maka dia akan diberi pakaian. Dia menjamu orang makanan, dia akan diberi makanan. Beri
air. Dia akan beri air. Bangun daripada kubur dahaga. Jadi sebab itu, marilah kita melengkapkan diri kita, menghiasi diri kita dengan amalan-amalan yang boleh membantu kita. Jangan jadi kedekut. Ya, insya-Allah. Itu mukadimah hari ini. Jadi kita pergi kepada muka surat 477 bertajuk mengenai kelebihan sabar semasa ditimpa bencana. Dimulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Az-Zumar ayat 10. Cikgu ada hari ini? Where cikgu? Where are you? Cikgu ada kitab tak? Ada. Silakan cikgu. Oh, dia ada kelas. Okey, tak apa. Ada orang lain nak ganti ke? Nak dapat pahala? Ada? Okay, boleh. Siapa nak ganti? Tak apa, saya mulakan dulu. Saya lagi sambung. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini Allah Ta'ala bentangkan kepada kita bahawa sesungguhnya disempurnakan kepada orang-orang yang sabar itu ganjaran pahala mereka ataupun dimasukkan mereka ke dalam syurga tanpa hisab. Sesuai benarlah kita ini bawa ni. Nampak terang. Jadi maknanya Allah Ta'ala isytiharkan orang yang sabar antara amalan yang membolehkan dia masuk syurga tanpa hisab ialah bersabar. Bila kita diperlukan bersabar pada 3 keadaan. Yang pertama, ketika kita nak melaksanakan perintah Allah. Nak pakai tudung, dulu free hair. Kalau tak bersabar, panaslah, tak cantiklah. Orang kata mahkota wanita ni, rambut. Bila tutup rambut, tak lawa. Bagi saya, tutup rambut lagi lawa. Lagi muda. Tak pernah tua sampai bila-bila. Sebab tak beruban sampai bila-bila. Walaupun umurnya 1 tahun. Pasal ubannya ditutup, ya. Tapi nak melaksanakan perintah Allah memerlukan sabar. Nak buat tahajud apatah lagi lah. Nak puasa Isnin Khamis apatah lagi lah. Nak jadi orang yang jaga anggota 7, jangan buat benda yang Allah larang pun kena sabar. Jadi maknanya pertama keadaan bila kita berhadapan dengan menjunjung perintah, kena sabar. Yang kedua, menjauhi larangan. Orang ni ajak kita buat benda yang menyeronokkan. Jom kita pergi berhibur di night club. Jom kita pergi ke taman-taman apakah sana sini. Seronok kan? Tapi kita kena sabar. Disuarkan kepada kita wang-wang yang tak tahulah. Wang haram. Apa semua. Jadi kita kena sabar dia. Yang ketiga, ketika dikenakan musibah. Musibah. Diuji dengan sakit, diuji dengan macam nahas Elmina tu. Kalau tak sabar, habislah. Orang yang pergilah. Orang yang tak pergi pun, tak kena gaya, pergi juga. Dia terlampau susah hati sampai membinasakan diri sendiri kan. Jadi sebab itu sabar ini memerlukan kita bersabar dalam 3 keadaan. Ketika menjunjung perintah Allah, ketika menjauhi larangan Allah, ketika menghadapi ujian Allah. Dan ujian ni pun ada 2. Satu ujian manis, satu ujian pahit. Jangan fikir orang kaya, orang berniaga untung, orang yang cantik, orang yang sihat, tak ada ujian. Semua dia dapat. Itu lebih susah. Dia nak
bersabar dengan ujian manis dibanding dengan ujian pahit. Dia cantik. Dan dikatakan, saya baru dengar ceramah Dr. Muhammad Rufah. Dikatakan wanita yang tercantik di dunia ni ialah wanita dari Chechnya. Katanya ini keturunan original daripada Nabi Nuh. Dikatakan, Dr. Rufah kan, dia kata, dia punya tukang kebun daripada tukang sapu dapat lebih cantik daripada kita punya ratu cantik. Siapa-siapa yang nak pergi melawat Chechnya kena bawa isteri. Takut terpikat. Tu. Jadi maknanya anugerah yang manis tu ujian. Bila kaya, duit melimpah ruah. Masa itulah macam-macam dia mari. Kan? Jadi itu satu. Yang kedua, ujian pahit. Ujian pahit dikatakan tidak banyak semut mati kerana cuka, tetapi banyak semut mati kerana gula. Yang manis tu banyak orang gagal. Yang pahit, bila sakit gigi, apa kita sebut? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, bila dapat apa-apa ujian yang tak senang, kita kembali pada Allah. Jadi ujian pahit lebih mudah kita hadapi dibandingkan dengan ujian manis. Tapi hati-hati. Kadang-kadang kadal faqru an yakuna kufra. Hampir-hampir orang yang diuji dengan kefakiran akan jadi orang yang mengkufuri Allah. Sebab senang dia mencuri, senang dia berputus asa, senang dia merungut marah Allah. Kenapa saya diuji? Orang lain tak diuji, kan? Jadi tak semua jugalah yang diuji dengan pahit itu dia berjaya. Tapi yang berjaya ialah orang yang berilmu. Bila berilmu, dia akan, Rasulullah kata, hadis itu, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. In asabathu sarra syakar fahuwa khairullah. Wa in asabathu darra sabar fahuwa khairullah. Atau kama qala. Ajaib sungguh orang yang beriman, yang berilmu, yang berpengetahuan ini, kalau dia dapat sesuatu yang manis, dia syukur. Syukur itu baik untuk dia. Kalau dia dapat sesuatu yang negatif, ujian yang pahit, dia sabar. Sabar juga baik untuk dia. Kenapa dia boleh menghadapi itu dengan cara yang begitu istimewa? Kerana ilmu dia yang mantap. Jadi sebab itu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah atau kama qala. Menuntut ilmu fardu, bukan pilihan. Fardu, wajib atas setiap orang yang mengaku dirinya Islam, lelaki ataupun perempuan. Jangan kata kita dalam masyarakat Malaysia ni, kita rasa menuntut ilmu tu pilihan. Tak apalah, saya tak kenal Tuhan pun, saya semayang. Semayang yang tak kenal Tuhan, tak kenal raya, tak sah. Sebab kita nak semayang tu pun, daripada ambil wuduk tu pun kena ada ilmu. Kan? Tahu dia niat wuduk basuh kaki. Apa hal? Jadi sebab itu, saya bila cucu nak jadi imam, saya tanya macam mana wuduk. Saya cek dia wuduk. Dia nak jadi imam saya, dia berwuduk cantik lah. Saya tunggu dia ambil wuduk tu. Sebab budak dia jam 4, dia sangat-sangat suka nak jadi imam. Abang dia tu kadang-kadang lihat sikit. Jadi saya cek, adik niat macam mana? Niat waktu wuduk macam mana? Niat waktu jadi imam macam mana? Kadang-kadang ibang jadi imam, abang terbatal wuduk tengah jadi imam. Dia duduk sebelah, dia ambil tempat abang dia. Lepas daripada semayang, saya tanya, adik, ambil tempat abang jadi imam ni, adik niat macam mana? Adik niat hati lah, dia kata. Saja aku jadi imam kan Allah. Pandai kata. Belajar mana? Belajar bahasa Darjah 3. Belajar Darjah 4. Itulah, kita hantar anak cucu ke sekolah. Jaiz ke? Jaiz ke Maiz? Jaiz ke? Jaiz. Serai. Dia belajar di sekolah.
Jadi Masya Allah, dia dah tahu bagaimana dia nak lakukan bila dia berkena jadi imam ganti. Imam ganti. Dan dia tahu bila dia punya rakaat itu diterima sebagai satu rakaat penuh. Semayang maghrib kemarin, abang dia tu batal wuduk kah? Dia lambat kah? Dia pergi, kami sudah tahiyat akhir. Lepas tu dia bangun. Sepatutnya maghrib dia 3 rakaat. Dia bangun, lepas bagi salam, saya tanya, abang tambah berapa rakaat? Dia orang selalu tambah 1 ataupun 2. Sepatutnya abang tambah berapa rakaat? 4. Dia buat 4 rakaat. Yang pertama tak kira, sebab dia sudah tahiyat akhir. Dia kena start daripada rakaat pertama. Jadi dia buat 4 rakaat. Dia pun nganga. Sembahyang lain lah dia kata. Tu yang abang. Jadi itulah. Maknanya kita kena check dari semasa ke semasa. Dan jangan kita berat mulut untuk nak ajak anak cucu sembahyang. Jangan kita kira diri kita aja. Aku sembahyang. Yang anak cucu duk tengok TV. Rogi. Biarlah cucu darjah 3 apa, kalau dia cukup. Dia punya syarat rukun, dia tahu semua. Kita makmum dengan dia. Tu. Mukadimah. Jadi dalam ayat ini Allah tegaskan, Allah akan sempurnakan yuwafa ni, diberi ganjaran yang sempurna. Itu yuwafa. Sesungguhnya dimulakan dengan taukid. Sesungguhnya Allah mulakan. Akan disempurnakan kepada orang-orang yang sabar, akan ganjaran mereka, akan pahala mereka bighairi hisab, tanpa limit. Kita kalau buat ni, gini banyak ni. Kalau baca sekali subhanallah sekian. Tapi orang sabar ni tidak ada limit. Itu hebatnya. Minta pada Allah, ya Allah, bantulah hamba untuk menjadi orang sabar sehingga ke akhir ayat. Yang pertama. Yang kedua, innallaha ma'as sabirin. Ini semua ayat Quran. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang sabar. Jadi maknanya apa? Bila kita dapat ujian Allah, sebenarnya ujian Allah ni bukan sekali-sekala datang. Sentiasalah. Ujian senang, ujian susah, ujian sehat, ujian sakit. Jadi maknanya, kalau kita sentiasa sabar, siapa bersama kita? Allah bersama kita. Sebab itu Rasulullah SAW katakan pada Sayyidina Abu Bakar dalam Gua Thur. Apa kata Rasulullah? La tahzan, la takhaf, wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut Abu Bakar. Jangan sedih Abu Bakar. Walaupun tidur dalam gua. Kerana siapa bersama kita? Allah bersama kita. Jadi sebab itu yakinlah. Kalau kita sabar, bersama kita Allah, dan Allah sangat pengasih, sangat penyayang pada kita. Dia tidak akan biar kita dalam kerugian. Dan kita kena faham, bila kita tidak dalam kerugian, iaitu apabila kita tidak lupakan Allah. Bila kita dalam keuntungan, apabila hati ini satu detik pun tidak lupa Allah. Itu the best in the world. The best in the world. Bukan in apa dia? Al-Falah. Allah. Kalimah selalu hilang. Malu lah 25 tahun ke selalu. Tak bolehlah harap pasal 20 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu macam ni. Sekarang ni macam ni. Seterusnya. Ini dia mula dengan dia bawa 2 ayat Quran dan dia bawa hadis yang menerangkan tentang sabar. Hadis yang pertama ialah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sabara ala faraidillahi ta'ala falahu 300 darajah. Siapa sabar untuk melaksanakan fardu
yang diwajibkan oleh Allah, dia mendapat 300 darjat. Satu darjat antara satu dengan yang kedua sejauh bumi dengan langit. Kalau 300 nak sampai ke langit berapa kilometer? Tak tahu dah. Tak tahu nak cerita berapa kilometer. Kapal terbang tu dia terbang tu dekat dengan langit ke dekat dengan bumi? Dekat dengan bumi. Maknanya bayangkan satu darjat dengan satu darjat yang lain tu antara bumi dengan langit. Kalau 300 kali ganda, bayangkan. Itu kalau kita sabar menjunjung perintah. Sabar segala yang difardu. Orang perempuan ni nombor satu, sabar tutup aurat lah. Tutup aurat ni kena sabar. Kalau tidak, panas lah, serabut lah, tak lawa lah, macam-macam. Ya? Mana 300 darjah pahalanya. Dia angkat darjatnya. Wa man sabara ala maharimillah falahu 600 darajah. Siapa yang bersabar tidak buat benda haram. Maharim, maknanya benda-benda yang diharamkan oleh Allah, Allah Ta'ala kurniakan padanya 600 darjat. Lagi tinggi. Rupanya nak menjauhi larangan ni lebih susah daripada melaksanakan suruhan. Nak buat suruhan tu pun susah dah. Nak jauhi larangan lagi susah. Lagi pula kalau berhubung dengan ini kalau mai depan mata tawar sekian-sekian kelabu. Tak nampak dah haram-haram, haram-haram, halal-haram. Jadi sebab itu bersabar untuk menjauhkan diri pada larangan Allah dikurniakan 600 darjat. Wa man sabara 'ala al-ma'siyah falahu 900 darajah. Siapa yang sabar daripada melakukan maksiat, depan mata ada maksiat. Salah satunya apabila wanita cantik menggoda seorang lelaki. Kalau dia sabar dapat 900 darjat. Dan dia akan dipersilakan ke bawah naungan arash ketika orang lain berpanas di padang mahsyar ini. Ada berapa kumpulan? Ingat tak? Lupa dah. 7 kumpulan dapat naungan arash. Nombor 1, pemimpin yang adil. Nombor 2, peniaga yang jujur. Nombor 3, orang yang sedekah tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kiri. Yang keempat, orang yang duduk saja-saja bergenang air mata, ingat dosa-dosa dia yang lalu, membawa dia beristighfar. Zaman dulu free hair, zaman dulu pergaulan bebas, zaman dulu mulut lupa, zaman dulu hati hasad PhD. Jadi dia ingat dia punya sejarah-sejarah yang tak berapa putih zaman muda dia bergenang air mata sehingga dia insaf. Inilah yang berlaku pada Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila dia masuk Islam, dia menangis sampai berlorah di bawah mata dia, mengenangkan sifat dia yang sangat tak cantik semasa jahiliah. Dengan arak, dengan judi, dengan bunuh anak perempuan, dengan menzalimi dan macam-macam. Jadi bila dia nampak ini, bila dia diberi cahaya petunjuk Allah. Sebelum daripada dia dapat cahaya petunjuk Allah, macam orang duduk dalam gelap. Kita bangun tengah malam, tak buka lampu. Boleh tak cari tak mana duduk pisau, tak mana duduk pinggan, nak makan sahur. Terus saya nak sahur pagi tadi, bunyi dah ni handset 4.5 nak angkat. Tertidur balik jaga-jaga 5.5. Tak ada nak makan, minum roti, makan roti dengan minum air je dah. Itulah. Dah qada-qada macam lah. Jadi itu. Jadi makna Sayyidina Umar ni dia mengenangkan keburukan,
ketelanjuran masa dia dalam kegelapan, dia tak nampak petunjuk cahaya yang Allah Ta'ala beri itu, dia kenangkan sehingga menginsaf, menangis sampai berlurah di bawah mata dia. Itu. Ya? Itu yang ke berapa? Berapa tadi? 5. 4. Siapa lagi? 7. Orang yang hatinya bertaut dengan masjid. Lepas satu solat, bukanlah maknanya tiap-tiap kali datang masjid. Orang lelaki okeylah, kita tak kan. Tapi hatinya bertaut. Lepas sembahyang subuh, teringat nak sembahyang zuhur awal waktu. Lepas zuhur, teringat nak sembahyang asar sesempurna mungkin. Lepas sembahyang asar, nak buat secantik mungkin maghrib. Begitulah seterusnya. Ini layak dapat naungan arasy. Boleh buat tak? Boleh, insyaAllah. Kalau suruh main surau masjid tiap-tiap kali sembahyang, mungkin tak boleh. Tapi untuk jadikan hati ini sentiasa merindui sembahyang yang akan datang, maka itu melayakkan dia dapat naungan arasy. Berapa dah? 6. Yang ketujuh, anda pula bagi. Saya selalu bila 7, 6 ingat, 1 lupa. Pemuda tadilah yang digoda wanita cantik tu. Apa ya satu lagi? Tak apalah. Nanti kalau ingat kita sambung. Itu yang ke hadis yang pertama, menerangkan tentang kelebihan orang yang bersabar terhadap melaksanakan perintah, dikurniakan 300 darjat, sabar menjauhi larangan, dikurniakan 600 darjat, sabar menghadapi musibah, dikurniakan 900 darjat. Setiap satu darjat sejauh antara bumi dengan langit. Masya Allah, Masya Allah. Seterusnya Abdullah bin Salam radhiyallahu an berkata, pada hari kiamat apabila diseru, bangunlah mereka yang ahli sabar. Apabila diseru, ini saya berhenti tak betul. Apabila diseru, bangunlah mereka ahli sabar. Ini seruan dia. Ahli sabar, maka mereka pun bangun. Dan dikatakan kepada mereka, pergilah kamu ke syurga. Tetapi malaikat bertanya, ke mana kamu mahu pergi? Mereka menjawab, ke syurga. Malaikat bertanya, sebelum dari penghisaban, nak pergi dah, hisab belum? Jadi malaikat tanya, tak hisab lagi kah? Jadi mana dia? Mereka menjawab, ya, tak hisab lagi. Lalu malaikat bertanya pula, siapakah kamu? Hebat sangat ni. Nak masuk syurga hisab pun tak lagi. Who are you? Speaking. Maka, mana dia? Ini yang orang kena tolong baca ni. Buat ni pun tak nampak lagi. Siapa kamu? Mereka menjawab, kami ahli sabar. Kami orang yang sabar semasa hidup dulu. Ya, kami ahli sabar. Kemana? Mana dia? Kami ahli mana dia? Ya. Silakan. Tolong nanti saya perhabis lah ni. Boleh. Bagaimana kesabaran kamu? Mereka menjawab, kami sabar menjalankan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kami sabar tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala, dan kami sabar menghadapi bencana dan kebenaran di dunia. Malaikat pun berkata, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Jadi bila mereka menjawab pada malaikat, kami sabar pada 3 keadaan tadi kan. Sabar menjunjung perintah, sabar menjauhi larangan, sabar menerima musibah, maka malaikat terus mengalu-ngalukan mereka. Salamun alaikum. Kita assalamualaikum. Boleh tak nak guna assalamualaikum boleh? Boleh. Nanti saya datang lain kali saya nak guna salamun alaikum. Ya.
sejahteralah ke atas kamu semua wahai orang yang sabar, bima sabatum, dengan sebab kamu tu dulu bersabar semasa di dunia, fa ni'ma uqbadar, senikmat-nikmat akibat, senikmat-nikmat ganjaran ialah orang yang orang yang fa ni'ma uqbadar, senikmat-nikmat akibat, maksudnya tempat yang akan diletakkan orang sabar ni, maknanya syurga lah. Sure. Apa dia terjemah sini? Sebaik-baik balasan adalah kampung akhirat. Apa sebab kampung akhirat? Sebaik-baik balasan terlalu istimewa. Nak makan, makanan datang. Nak cantik, serta-merta bertukar, tak payah pergi salon. Nak segar, sentiasa segar. Tak mau tua, memang tak tua. Akan bangun seperti umur 33. Balik tengok gambar 33 dulu. Kenal ke tak? Mungkin tak kenal. Terlalu comel roteng masa tu. Jadi maknanya, sebaik-baik tempat untuk orang yang beriman, orang yang bersabar, ialah syurga. Itu. Ini Ar-Ra'd ayat 24. Kemudian sambungan dia lagi dalam hadis as-sabru inda sadmatil ula. Tapi sabar yang paling top sekali ketika, orang Kelantan kata, ketika guk kena. Ada orang Kelantan? Saya bersyarah di Kelantan dulu, senang saya kata gitu. Sabar yang paling top masa guk kena tu. Macam peristiwa kapal terbang tu. Bagi keluarga yang dapat berita tu, bila dia dapat saja perkataan pertama menceritakan peristiwa berlaku, dia sabar. Dia sabar. Dan terus inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia tidak akan meraung, tidak akan menyalahkan. Dan bagi saya, andainya yang di atas kapal terbang tu memang orang yang baik, syahid dia orang. Kalau tak baik pun, cara kematian tu ialah cara syahid. Tapi dia punya perkiraan tu terpulang kepada amalan lah. Jadi jangan kita hadapi benda yang negatif dengan cara yang merugikan. Hadapilah apa saja dengan jiwa yang positif, yakin Allah tidak akan menginayai kita. Segala yang berlaku itulah yang terbaik untuk kita. Itu yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang kita gagal dalam peperiksaan. Rupanya kerana gagal tu, kita dapat satu peluang lain yang lebih hebat. Jadi sebab itu, terimalah segala perkara dengan positif. Dan yakin Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah takkan inayai kita. Ya? Okay. Teruskan. Kerana padanya banyak kesulitan. Kesulitan dan kesusahan yang terpaksa ia menanggung. Sementara bencana berikutan dia tidak sesukar yang kita pikir. Maknanya kenapa? Bila kena tu kita sabar, kerana nak sabar masa kena tu pasal payah. Kalau seminggu lepas tu sabar dah. Lepas seminggu sabar dah. Senang kan? Tapi masa guk kena tu kita sabar, itulah yang paling best. Ini bahasa Kelantan ya. Orang USJ tak tahu ni. Hari ni tahu. Jadi sebab itu kita cubalah. Kita cubalah untuk menjadi orang yang sabar di minit yang pertama. Bila kita menghadapi ujian. Okey, teruskan. Nabi SAW bersabda, "Lau kana sabru rajulan, lakana rajulan kariman." Andainya sabar tu dalam bentuk seorang lelaki, maka lelaki itu merupakan lelaki yang paling best. Handsome, apa lagi? Kaya, pangkat tinggi. Apa yang best pada lelaki ni apa lagi? Tanya orang lelaki lah. Sado? Oh, sado. Sador kah sado? Itulah. Jadi kalau kita boleh nampaklah sabar tu dalam bentuk seorang manusia, maka manusia itu manusia yang paling best sekali. Kalau seorang wanita yang paling kalau lelaki handsome, kalau wanita
Comel, loteng. Cantik, comel, loteng, tak tahulah apa tu. Itulah. Jadi kita boleh gambarkanlah, kita bayangkan bagaimana hebatnya sifat sabar yang Allah anugerahkan pada insan-insan terpilih. Tak semua orang boleh sabar. Banyaknya tak sabar. Tapi bila sabar, ini dah insan yang dipilih oleh Allah. Hasan al-Basri. Di sini sebut al-Bishri. Selalu kita sebut Hasan al-Basri. Orang yang sama ya. Berkata, as-sabru kanzun min kunuzil jannah. La yu'tihi Allahu illa li'abdin karimin indah. Faham tak? Artinya, sabar itu satu daripada perbendaharaan syurga yang tidak diberikan Allah melainkan kepada hamba-hamba yang mulia di sisinya. Kan? Maknanya Allah tak bagi pada semua orang. Andainya kita suluh diri lah. Kalau kita termasuk orang yang sabar, ini kita dipilih oleh Allah. Hadir ke majlis ilmu ni pun pertanda dipilih oleh Allah. Suka kepada kebaikan, suka pada Islam, suka kepada orang yang baik-baik ini pun pertanda dipilih oleh Allah. Jadi apabila kita boleh bersabar, maka itu tanda Allah kasih kepada seseorang itu. Kunuz al-jannah. Kanzun makna perbendaharaan. Kalau kita Menteri Keuangan tu dia katakan perbendaharaan negara kan. Jadi perbendaharaan syurga antaranya ialah sabar. Okey, teruskan. Ini dia tajuk kecil. Bila Allah mengasihi hambanya, diujinya dengan bala. Iza ahabba Allahu 'abdan ibtalahu bi bala'in la dawa'a lahu. Fa in sabara ishtabahu wa in radiya istafahu. Apabila Allah Ta'ala, Artinya, apabila Allah Ta'ala menyayangi seorang hamba, dia mengujinya dengan bencana yang dia penawar untuknya, berarti dia tidak mahu mensucikan daripada dosanya. Jika hamba itu bersabar, percaya dia berdoanya, dan jika hamba itu rentang, menerimanya, dia menerimanya juga dan menyayanginya sebagai kasihnya yang besar. Jadi maknanya, bila Allah nak seorang tu dia kasih, termasuk orang yang dia kasih, dia bala dengan bala yang tak ada ubat. Dapat penyakit sampai penyakit yang tak ada ubat. Ada tu. Segala-gala terkumpul. Bukan 4, 10 dalam diri dia. Dialah darah tinggi, dialah kolesterol, dialah sakit lutut, dialah sakit urat, dialah mata kelabu, dialah macam-macam. Jadi banyak macam-macam Allah Ta'ala uji dia, dan ada di antaranya ujian yang tak ada ubat. Imam Bukhari, pernah dengar Imam Bukhari? Pernah jumpa? Imam Bukhari, masa dia umur 4 tahun, Allah uji dia dengan mata tak nampak. Mata tak nampak. Imam Bukhari tu yang dah first periwayat hadis tu, umur 4 tahun mata tak nampak. Dia ni anak yatim. Jadi dia pergi ke kelas pengajian. Lepas tu bila Tok Guru tanya sesuatu, dia orang yang paling boleh jawab dengan tepat. Mata tak nampak. Akhirnya Tok Guru tu suruh dia terus belajar hadis. Balik bagi tahu kat mak dia. Mak dia kata, macam mana kamu nak belajar? Kamu mata pun tak nampak macam mana apa semua. Tak payahlah. Hafal Quran je lah, mak dia kata. Tak boleh dia kata, pasal Tok Guru dia suruh dia belajar mendalami hadis. Sebab apabila Tok Guru baca hadis, dia dengar sekali dah. Dia boleh baca balik dengan tepat daripada rawinya apa semua sampai akhir. Dalam keadaan umur 4 tahun, mata tak nampak. Sampai tu Tok Guru dia syorkan dia supaya mendalami hadis. Jadi mak dia kata tak payah, baca Quran je. Akhirnya satu hari tu mak dia masuk ke mihrab. Mihrab ni tempat sembahyang. Kalau kita tu imam kan, mihrab. Mak dia berdoa sungguh-sungguh. Ya Allah, ya Tuhanku, celikkanlah mata anakku. Sebab pada masa tu doktor yang ada masa tu
mengatakan tidak dapat diubati. Dia punya rosak mata dia tu sampai kekal. Jadi dengan berkat doa mak dia, serta merta dia menjerit, "Mama, saya boleh nampak. Mama, saya boleh nampak." Allah Ta'ala punya kuasa. Innama amruhu iza arada sya'an an yaqula lahu kun. Kun fayakun. Itu kuasa Allah. Jadi lepas tu Allah Ta'ala bagi mata dia terang seterang-terangnya sehingga dia dapat mengembara ke merata tempat untuk menjejak mencari hadis sampai ratusan ribu hadis dia dapat, dan setiap hadis yang dia nak tulis dia akan sembahyang sunat hajat supaya Allah bagi panduan. Bayangkan bagaimana. Itu. Jadi maknanya kita kena ambil faham bahawa kerja Allah boleh buat walaupun pada zahirnya mustahil. Nah, inilah yang berlaku pada doktor pakar mata di sebuah universiti di Madinah. Tidak Islam. Dia free thinker. Tiba-tiba Allah uji anak dia dengan saluran darah sempit. Anak dia. Jadi anak dia tu biru seluruh badan. Doktor pakar berkerumun. Semua tak boleh buat apa. Kalau nak bedah pun kena buat pembedahan yang berkali-kali. Nak bedah macam mana saluran darah sempit. Akhirnya dia pun bingung. Dia doktor mata. Tapi nak ubat anak dia tu doktor lain lah. Bila dia bingung, tak tahu nak buat apa, dia keluar daripada bilik tu. Dia berjalan. Jalan-jalan dia ternampak satu tempat nama dia Musalla. Dia free thinker, mana pernah masuk. Bila masuk tu, tak ada apa pun. Yang ada sejadah. Yang ada Quran. Dia ingat ada apa dalam tu. Akhirnya dia ambil sejadah, dia duduk atas sejadah tu, dia angkat tangan. Dia kata, "Wahai Tuhan, kalau engkau benar ada, buktikan, sembuhkanlah anakku." Dalam 10-15 minit dia buat tu, dia balik ke bilik pembedahan anak dia tu. Bila dia balik, dia tengok semua doktor-doktor yang nak buat tu relax, pakat duduk atas kursi. Yang anak dia tu bangkit duduk dalam keadaan wajahnya ceria. Serta merta Allah bagi kesihatan, akhirnya dia masuk Islam. Tapi isterinya tak mau masuk Islam. Dia tak apa, dia sanggup korbankan keluarga dia demi dia nak menjunjung perintah Allah, nak menjadi Muslim. Akhirnya dia kahwin dengan orang Arab lah, orang Islam. Ini berlaku kisah benar di Madinatul Munawwarah. Itulah. Sebab itu ingat, Allah kun fayakun. Jangan kata ada benda mustahil di sisi Allah, tak ada. Di sisi Allah semuanya boleh. Jadi kita saja kena kuat semangat. Sebab itu saya walaupun macam ni, saya tak malu. Setengah orang dah tua malu nak pakai tungkat. Takut nampak tua. Dah tua. Macam mana tak nampak tua? Kita terima realiti lah kan? Jadi datang nak kena pergi bilik air. Nak buat macam mana? Nak kena pergi. Malu apa? Jadi sebab tu kita kena hidup di atas realiti. Jangan berpora-pora muda. Nak bagi muda cari macam-macam ubat. Nak bagi muda. Nak bagi cekang. Tak mau kedot. Okey. Kenapa dia banyak sangat berletek hari ni? Banyak berletek pasal ni lah. Apa nama? Pasal luar punya pasal ni. Duk cerita sejarah tua lah. Bila tua berletek lah. Okey lah. Jadi kita sekarang ni sudah pukul 11 tepat. Masya Allah. Begitulah kehendak Allah. Saya tak tengok jam pun. Jadi kita berhenti takat tu dulu lah ya. Jadi kita sampai kepada bagaimana kita nak penuhi sekejap. Bagaimana kita nak penuhi bekalan kantung amalan kita, antaranya ialah sabar, kerana dia ada perbendaharaan
syurga. Insya Allah. Apa dia, Dek? Saya nak tanya, kenapa berbeza dengan sabar tadi? Saya tahu kita masuk sabar tu dari segi perbuatan dengan pemikiran juga. Macam mana sabar? Segala-gala. Dari segi pemikiran, kita terima ini sebagai ujian Allah untuk mengangkatkan martabat kita. Itu dari segi ni. Dan kita kena yakin apa yang Allah uji kita tu adalah baik untuk kita. Nak jadi baik, bagaimana kita menerima ujian tu. Itu dari segi akal. Dari segi hati, reda dengan apa yang ditakdir Allah. Ar-reda bima yuqaddiruhullah. Reda dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. 1/4 daripada kesempurnaan iman. Dia ada 4. 1/4 daripada 4 tu ialah reda dengan takdir Allah. Apa 3 lagi? Al-amal bitanzil wal isti'dad liyaumir rahil wal rida bil qalil wa yang ni tak ingat ni satu ni. Wal rida bil qalil, al-khauf min al-jalil. Ingat ni. Takut kepada Tuhan yang Maha Tinggi, beramal dengan kitab yang diturunkan untuk panduan, reda dengan apa yang ditakdirkan walaupun sedikit, walaupun negatif, dan yang keempat, bersiap sedia untuk menghadapi alam yang akan kita pergi. Alam tempat yang kita pergi. Okey. Jadi maknanya kita dari segi akal, dari segi hati, dari segi anggota badan, janganlah buat benda-benda yang kalau tak sabar, dia buat macam-macam lah. Dia rosakkan benda ke, dia tumbuk tubuh badan dia lah. Arak tu dia koyak baju lah. Kerana terlampau protes. Terlampau, orang kata nak ekspreskan dia punya perangai huduh. Perangai huduh. Okey, jelas. Okey. Okey, jadi kita sabar, kita berhenti dekat tu. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Terima kasih. Siapa yang baca tadi? Terima kasih banyak-banyak. Kita akhiri dengan tasbih kafarah, surah wal asri dan doa pendek. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami telah membincangkan satu daripada perintah Engkau, satu daripada amalan yang Engkau sangat sukai, iaitu sabar. Maka bantulah kami, ya Allah, untuk bersabar dalam 3 perkara yang disebutkan tadi. Sabar untuk melaksanakan perintah Engkau, untuk menjunjung arahan Engkau, untuk membuat segala yang Kau fardukan, dan yang kedua, sabar daripada melakukan yang Kau larang, walaupun sekecil-kecil benda. Bantulah kami untuk menjauhi perkara yang Kau larang. Di akhir zaman ini, ya Allah, terlalu banyaklah makhluk-makhluk Engkau yang hidup dalam keadaan gelap, hidup dalam keadaan buta mata hati, sehingga ramailah makhluk Engkau yang terlibat dengan melakukan perkara yang Engkau larang, ya Allah, ya Tuhan kami. Maka bantulah kami, ya Allah, untuk menjauhi sejauh-jauhnya apa yang Engkau larang kami melakukannya, melakukan sebaik-baiknya apa yang Kau perintah kami lakukan, dan kami dapat melakukan kesabaran apabila kami diuji dengan musibah dan sebagainya. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullaha, wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain, wa la aqalla min dhalika ya ni'mal mujib. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع المقربين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة.
اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم